Anda sedang menonton cerita di sebalik berita. Beritanya adalah pelbagai perubahan yang kita saksikan terhadap SOP sektor pendidikan. Pembukaan semula sekolah, penutupan semula sekolah, PDPR dan sebagainya sejak beberapa bulan yang lepas. Dan hari ini kita tambah lagi kepada pengumuman itu apabila Menteri Kanan Pendidikan sebentar tadi mengumumkan dua peperiksaan utama. PT3 untuk tahun ini dibatalkan. Itu mungkin dijangka oleh sesetengah pihak melihat kepada keadaan anak-anak murid kita sejak setahun lepas. Dikatakan tidak ada masa yang cukup untuk bersedia dan sebagainya, itu kita faham. Tetapi UPSR dimansuhkan selama-lamanya. Kisah sebaliknya adalah selepas ibu bapa berdepan dengan pelbagai perubahan dalam pendidikan anak-anak mereka di semua peringkat, sekolah rendah, sekolah menengah, tadika pun. Bagaimana mereka menerima berita yang terbaru ini? Mungkin ada yang menyambut baik, tapi ada yang tidak menyambut baik. Itu mungkin akan mengejutkan anda. Dan Wakil Ekstraordinari kami di Kedah, Abdul Hadi Awang, ada membuat tinjauan ibu bapa di sekitar negeri itu. Okey Hadi, UPSR, PT3. Apa kata ibu bapa di Kedah? Okay, terima kasih Luqman di studio, dan seperti dimaklumkan Luqman, sebentar tadi kira-kira jam 1.30 ke 2 petang tadi ada pengumuman daripada Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkenaan dengan pemansuhan selama-lamanya peperiksaan UPSR dan juga ketiadaan peperiksaan PT3 tahun ini. Sudah pastinya ianya memberi reaksi berbeza ketika kami membuat tinjauan. Seperti kata Luqman sebelum ini, jika nak dapatkan jawapan yang paling tepat, tinjauan dibuat haruslah lebih kepada ramai orang, lebih kepada banyak lagi platform untuk dibuat. Sebentar tadi kami ada membuat tinjauan melalui Voxpop secara terus kepada waris secara fizikal, dan juga kami ada membuat poll secara undian secara atas talian di laman sosial masing-masing saya dan juru kamera tadi. Dan jika kita lihat hasil undian di laman sosial Instagram yang dibuat tadi berkenaan dengan pemansuhan UPSR, mendapati bahawa daripada 150 responden, 60% bersetuju bahawa UPSR ditangguhkan, manakala 40% tidak bersetuju daripada 150 responden. Itu yang tinjauan dibuat di media sosial Instagram, undian yang dibuat daripada kalangan-kalangan orang ramai yang mengikuti media sosial saya sendiri. Dan berkenaan dengan tinjauan secara fizikal, agak mengejutkan di negeri Kedah, kebanyakan ibu bapa yang ditemui tidak bersetuju dengan keputusan penangguhan yang dibuat pihak kerajaan, terutama melalui KPM. Mereka menyatakan bahawa penangguhan UPSR, pemansuhan UPSR buat selama-lamanya itu adalah keputusan yang kurang tepat, manakala mereka menyatakan bahawa UPSR itu adalah satu perkara yang amat penting untuk anak masing-masing mendapatkan keputusan yang baik untuk ditempatkan di sekolah yang baik. Keputusan itu adalah seharusnya melalui UPSR itu sendiri. Tapi bagi PT3 pula, kebanyakan setuju bahawa PT3 itu boleh ditangguhkan tahun ini, manakala ketiadaan ataupun kewujudan masa yang terlalu singkat untuk persediaan pelajar-pelajar menghadapi peperiksaan PT3 itu sendiri. Dan jika kita boleh dengarkan dahulu apa yang diperkatakan beberapa individu ataupun kumpulan waris yang ditemui sebentar tadi. Pandangan kau ni kesianlah kat budak-budak kan. Sebab apa? Macam dengan UPSR dengan PT3 tu macam dengan penentu depa lah. Nak masuk macam dengan nak masuk sekolah yang berasrama penuh ke, aliran yang depa nak pilih ke. Kalau PT3 dengan UPSR ni dibatalkan, kau rasa tak adil kot. Kesian kat anak-anak. Depa tak tahu arah tuju depa nanti macam mana kan. Bila mereka besar nanti kan, selalunya hak tu lah untuk tentu mereka nak masuk U mana, nak ambil aliran apa. Ya betul ya. Kalau ikut tu memang betul. UPSR tu yang menentukan anak-anak kita masuk sekolah asrama penuh ke, yang mana-mana ni lah orang kata kan. Dan PT3 pula untuk anak-anak yang nak masuk aliran yang mereka minat lah, aliran apa pun kan, yang mereka minat. Tapi dah kerajaan buat macam ni, mungkin hilang lah peluang pekerjaan mereka kan, apa yang mereka minat tu. Kalau boleh kerajaan timbangkanlah balik. PT3 tu kira boleh pergi sambung pergi kot lain, pergi kot ni ke, pergi orang kata asrama penuh ke, pergi vocational kan, boleh macam tu orang kata. Sayang buat macam tu, sayang UPSR pula macam mana?
UPSR tu lagi masalah kalau tak ada UPSR. Nak masuk asrama penuh macam mana? Tak tahu result kan? Lepas tu ketika kalau kata tak ambil, kalau tak UPSR ambil besar-besar ya boleh lah orang tak masuk sekolah besar-besar lah. Okey, Luqman, dan saya juga ada bertanyakan kepada beberapa individu yang lebih pakar, terutama kumpulan-kumpulan rakan yang bekerja sebagai seorang pendidik, dan mereka mahu nama mereka dirahsiakan. Mereka menjelaskan bahawa agak tidak bersetuju dengan pemansuhan UPSR ini. Jelas mereka apabila UPSR dimansuhkan, mereka sedikit bimbang dengan prestasi akademik pelajar-pelajar. Ini kerana apabila ketiadaan peperiksaan penting seperti UPSR, pelajar-pelajar akan banyak bermain ketika belajar, dan apabila terutama ketika kita menguatkuasakan PDPR. Dan apabila UPSR digantikan dengan pemerkasaan PBD ataupun penilaian berdasarkan ataupun bilik darjah, sebenarnya cikgu-cikgu sendiri kebanyakannya tidak menguasai secara sepenuhnya PBD itu sendiri, dan itu memungkinkan mereka tidak dapat menyampaikan penyampaian PBD itu secara berkesan kepada pelajar-pelajar. Dan jelas mereka PBD ini sebenarnya sangat okey, tapi perlu diiktiraf setaraf dengan UPSR itu sendiri. Jadi kepentingan PBD, penilaian berasaskan bilik darjah itu, dapat ditingkatkan kepentingannya. Dan ada juga yang menjelaskan bahawa anak-anak mereka juga agak terkesan dengan pengumuman yang dibuat tadi, memandangkan peperiksaan mereka telah membuat persediaan awal peperiksaan. Ada yang telah menghantar anak ke kelas-kelas tambahan dan sebagainya. Ada yang menceritakan bahawa seperti yang saya tanyakan tadi, UPSR itu sebenarnya mereka menjelaskan bahawa benchmark untuk anak masing-masing ke sekolah menengah. Sekurang-kurangnya anak-anak mereka ada satu keputusan yang solid untuk dibawa ke sekolah menengah. Jadi pelajar-pelajar ataupun anak-anak mereka akan lebih fokus untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik. Dan jelas mereka ujian ataupun kemahiran yang dibuat dalam bilik darjah itu sendiri, ada setengah pelajar akan merasakan tidak puas hati, dan pelajar merasakan bahawa tidak ada pencapaian penting pun apa yang dibuat itu, dan ianya tidak boleh dilihat secara atas kertas, Luqman. Bincang dengan atas kertas, Hadi, ya, UPSR adalah peperiksaan yang mengukur kecermelangan akademik ataupun tahap setiap murid itu daripada kerangka akademik atas kertas. Adakah ibu bapa ini merasakan kerana mereka sering kali menyatakan bahawa tanpa UPSR susah untuk kita melihat keupayaan setiap murid untuk kita tempatkan murid itu di asrama mana, di sekolah mana dan sebagainya. Adakah mereka mahu anak mereka dinilai hanya daripada segi prestasi akademik di atas kertas semata-mata? Itu yang saya tanyakan secara lanjut beberapa individu yang ditemui selepas saya menjalankan penilaian ataupun tinjauan secara fizikal tadi, dan ada juga yang mengatakan bersetuju dengan apa yang dibuat kerajaan ketika ini, dan mereka ada menghantar voice note kepada saya, dan kita boleh dengarkan apa yang dikatakan individu berkenaan. Saya sebenarnya sangat setuju PSR ni dimasukkan. Sebab apa saya setuju? Sebab bila UPSR ni dimasukkan, student-student pun semua akan kurang stres akibat daripada belajar. Sebab apa yang kita tahu, kadang-kadang student ni ibu bapa mengharapkan mereka skor A untuk semua subjek, dan ibu bapa akan menghantar mereka ke tuition ataupun kelas-kelas. Kadang-kadang ada kelas-kelas tu diadakan pada waktu malam, so student ni dia kadang-kadang tak cukup rehat. So seperti mana apa kita tahu, kadang-kadang student ni ada setengah yang boleh adapt dengan kelas tu, ada setengah yang tak boleh adapt. Kadang-kadang dia perlukan rehat yang cukup. So saya rasakan bila kita masuk ke UPSR ni dah fokuskan kepada penilaian bilik darjah, so student ni mereka akan lagi fokus dengan apa yang mereka buat. So mereka tak akan stres, mereka akan dapat rehat yang cukup, so mereka boleh bertindak dan berinteraksi dengan lebih baik dalam kelas. Dalam pada masa yang sama,
Itu antara sedikit sebanyak yang diulas mengenai ada yang setuju dengan beberapa cadangan ataupun keputusan yang dibuat oleh pihak kerajaan hari ini, dan jelas mereka yang tidak setuju tadi seperti soalan Luqman, mereka menyatakan bahawa satu perkara penting perlu dijadikan penanda aras untuk pelajar-pelajar di bawah umur 12 tahun sama seperti UPSR jika UPSR itu ditangguhkan. Dan seperti bab kata Cik Sofian Ilyas, salah seorang waris yang ditemui, menjelaskan bahawa keputusan yang dibuat ini tidak perlu ditolak. Ia akan menjadikan pelajar-pelajar itu sendiri seperti tikus makmal, kata beliau. Itu antara keputusan-keputusan yang diperoleh pada tinjauan waris, bukan saja secara fizikal tapi secara media sosial ini yang saya dapat hari ini, Luqman. Bagaimana dengan pemegang taruh yang paling besar, Hadi, iaitu pelajar-pelajar dan murid-murid itu sendiri? Hadi ada sebut sikit sebentar tadi. Saya nak selami dengan lebih lanjut kalau boleh. Kerana kita semua ini golongan dewasa membuat polisi dan dasar untuk mereka, tapi mereka yang perlu melaluinya dalam hidup sehingga bertahun-tahun akan datang yang mereka merasakan impak apa yang kita tentukan untuk mereka sekarang. Bagaimana dengan pelajar? Bagaimana mereka menyambut pengumuman UPSR tidak akan ada lagi selepas ini? Okey, saya ada tanyakan tadi seperti saya cakap, seorang akak ini di WhatsApp, beliau menyatakan bahawa anak beliau tahun ini akan mengambil peperiksaan. Nama anaknya Adriana. Beliau menjelaskan bahawa Adriana selepas mendapat tahu keputusan kerajaan bahawa UPSR dimansuhkan itu, menangis tidak berhenti daripada pukul 2 sehingga 2.30, dan jelasnya ianya selepas Adriana dikatakan bahawa telah membuat persediaan sejak tahun lalu, manakala beliau itu, Adriana itu sendiri, adalah seorang pelajar yang menjadi sasaran sekolah untuk mendapatkan keputusan yang elok, iaitu 6A dari sekolah berkenaan. Dan jelas akak itu sendiri, beliau juga telah membuat persediaan rapi, menyediakan bilik khas untuk anak-anaknya belajar, menyediakan peralatan-peralatan yang mencukupi untuk bagi anak dia itu sendiri bersedia dalam menghadapi UPSR tahun ini. Dan apabila mendapat tahu sendiri, itu antara satu contoh lah, anak itu sendiri, pelajar UPSR itu sendiri menangis apabila mendapat tahu UPSR itu sendiri dibatalkan. Dan mungkin jelas beliau pergantian kepada sistem baharu selepas ini yang tidak ada peperiksaan itu mungkin akan menjejaskan sedikit prestasi anaknya itu sendiri, Luqman. Okey. Sejak ibu bapa dan juga anak-anak mempunyai pendapat mereka yang tersendiri, kita hormat itu kerana mereka yang perlu melaluinya. Tetapi kita perlu setuju juga bahawa kelulusan akademik bukanlah segala-galanya. Itu mereka perlu ingat. Cara kita mengukur kemenjadian dan keberjayaan seorang murid itu bukan sekadar berapa bilangan A yang dia dapat di atas kertas. Malah saya pun tak dapat UPSR, keputusan yang begitu cemerlang. Tapi alhamdulillah kerana kita mempunyai penilaian lebih holistik berkenaan dengan nilai-nilai, kemahiran yang dimiliki dan juga soft skills yang dimiliki oleh pelajar itu, dan bukan sekadar apa yang mereka capai daripada segi A dalam peperiksaan. Itu kita perlu ingat. Terima kasih Hadi Awang, Wakil Asra Awani Kedah. Itu sahaja untuk cerita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Luqman Haris. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.